Dan apps yang lain kena tekan shift baru dia tak distort. Itu okey dah sebab dia punya tu pun memang public speaking kan, memang nak bagi tahu orang is a public speaking and then ada title dengan. Kemudian perkataan cipta komik anime sendiri tu just to make it catchy untuk audience, dan having macam kita spark dia punya attention untuk cipta komik, baru kita ajak dia masuk kelas Canva. Kebanyakannya kita lebih kepada teknikal, so jadi maklumat tu memang dah ada dekat individu tu lah. Cumanya sekarang ni presentation yang akan diberikan nanti tu lebih orang kata berwarna lah. Macam sekarang ni kita guna just basic yang ada dekat PowerPoint, tapi dengan ada sesi hari ini kita dapat belajar banyak lagi, kita boleh explore. So the outcome yang akan kita hasilkan nanti tu lebih orang kata mungkin futuristik satu, mungkin lebih orang kata menimbulkan minat untuk orang menengok slide kita semasa pembintangan nanti lah. So Alhamdulillah, setakat ni ilmu yang kami dapat ni actually basic. Tapi sebelum ni mungkin kita memang ada guna Canva untuk buat slide presentation, tapi kita buat secara apa yang kita buat secara manual lah. Maksudnya trik-trik yang Mr. Don ajar tadi tu ada yang kita tak tahu. Dan bila kita dah praktikkan tadi, so mungkin lepas ni insyaAllah nak buat slide dengan cepat lah. Abang kata Cik Don 10 minit ni siap. Ini adalah template yang saya sediakan. So template ni tuan-tuan dan puan-puan boleh guna. So bila hari ni bila Kak belajar, Kak rasa very beneficial lah, sebab baru Kak tahu, selama ni Kak guna, Kak tak tahu ada shortcut dia kan. So bila dengan Don ni, Teacher Don, Kak rasa very helpful sebab baru Kak tahu ada banyak function yang rupanya Kak tak guna. Kak lebih kepada creativity sendiri, tapi actually kita boleh shortcut lah. Cara kita nak buat tu lagi mudah dan cepat. Memang sangat open where you can download, you boleh install, you boleh capture from different sources. Itu menjadikan you punya presentation tu jauh lebih menarik pada apa yang ada sekarang lah. Whenever I enter the hall for the next session or the next session after a break, I will always be thinking to myself, what exactly are the challenges or what are things that I will probably learn? And because of that, whenever each activity came, I'm able to execute a certain project with my team. And even though we go through several challenges, it's something that is beneficial at the end of the day, and I will get to learn something from it. The program so far is, by one word, is just ecstatic. The people I meet, the experiences I go through, everything here is just so fun and so motivating to help me grow myself in the future, to be a better version of myself. And I am so proud being a Yayasan Khazanah Scholarship to go through this journey. So my biggest achievement of the day was definitely when my group won the quiz part of the program. During the quiz, it was really scary. Luckily, one of our group mates, Wafi, recovered first, and we definitely won. So that was the best achievement of the day. So today, during the press conference, my team won the event. Honestly, it was a really good experience especially for me, because I got to see many different ways on how people let out their opinion, and it was nice to see everyone wanted their points to be on top, and how we had to really understand each other better so that we could take in everyone's points to come up with the best outcome. So yeah, I think the press conference was a really good event for all of us to learn more and how we can really survive out there in the world when we face real challenges like this. So far, I've actually enjoyed it quite a lot. Especially since at the start it was like kind of awkward and I don't really know their names and so on. In terms of like the content of it, I actually quite enjoy like everything that's going on. So I actually learned quite a lot, especially how to like solve a really big problem and like complicated problem.
They teach us to slow down and then break down their problem and so on, which is really nice for me because I'm probably going to use that in the future quite a lot. The whole thing's like working for me. First of all, I've been using Canva ever since I was 13. It has really helped me in doing my slides because I like how all the template is. It's all up to date. There's still a lot for me to learn about in the internet. I'm surprised that there's still a lot of shortcuts that I didn't know. So I'm grateful for Dawn for teaching me all of that. Lastly, I would like to thank YK for giving me this opportunity in inviting me to participate in this bootcamp. It has given me great benefits for present and for the future. Thank you. Bye. Tentang bukan, so make sure you book up. Okay, habis masak. Let's go. Sebelum ni mungkin kita hanya dengar berkenaan dengan PBL, tapi bila cuba nak fahamkan tu sebenarnya agak beratlah, starting daripada first day one, masing-masing sebenarnya agak blur. Masing-masing rasa macam agak berat, boleh ke? Sebenarnya macam rasa macam tak yakin sebenarnya, tak confident lah at the first tu. Sebab kita ada isu dengan kita punya student, dengan cabarannya dengan student zaman sekarang. Tapi Alhamdulillah, on the day 2 tu, kami dah mula nampak sinar lah apabila diberi topik PBL dan kita cuba sesuaikan dengan kami punya aktiviti lah seharian kan sebagai pengajar, dan kami dah mula rasa yakin lah kami akan mampu untuk buat PBL tu untuk sesi pengajaran kami nanti. Dalam masa 3 hari ni saya dapat tahulah macam mana nak saya boleh lebih yakin untuk menggunakan PBL punya method tu, and then macam mana nak cater student kalau student ada problem, and then macam mana kita nak sebagai lecturer lebih yakin and then lebih faham method yang betul untuk menjalankan PBL, problem based learning. Alhamdulillah, ini adalah kursus ketiga yang saya hadiri, and thank you also to Sekolah Malaysia sebab mampu organize something yang memang sebenarnya dicari-cari oleh guru-guru di Malaysia, tapi tak ada orang yang boleh organize, especially yang pedagogi and teknologi. Yang itu kelebihan lah, yang mana first kali saya memang terus jatuh hati lah dengan kursus by you all yang flip cooperative learning, di mana sebelum ni saya buat flip dekat kelas, rupanya salah mazhab. 3 hari ini adalah merupakan satu pengalaman yang barulah bagi saya. Sebab sebelum ni yalah, dengan umur saya yang macam ni sebenarnya saya menjalani kaedah PDP atau pengajaran dan pembelajaran yang konvensional. Dari yang saya tahu pedagogi yang ada sebelum ni pada saya. Jadi pada kali ini bila kita sebenarnya saya dah melalui 3 kali lah, ketiga kursus dengan Sekolah Malaysia. Dan untuk kali ini dalam PBL ni, dalam PBL ni baru saya tahu. Sebenarnya saya dah tertanya-tanya lama dah. Pengasuh dia tidur. Waktu macam mana Aisyah? Even daripada ibu pengasuh dia dah penat. Apply PBL, tapi tak pernah diberikan pengajaran yang sebenar untuk PBL.
Jadi kat sini pun saya nampak sebab Sekolah Malaysia telah bagi kat saya dia punya step by step guidance apa sebenarnya yang kena buat daripada A sampai Z untuk menjalani PBL yang betul. Pernah mendengar term PBL dan juga PJPL tapi tidak pernah mengenali dengan lebih mendalam lagi lah mengenai term, kedua-dua term tersebut. Jadi setelah saya hadiri program ini, saya telah pelajari secara asasnya apa itu problem based learning, project based learning dan apa kebaikan PBL dan juga PJPL ni, dan juga saya sendiri telah telah merasai sendiri pengalaman menjadi instructor dan juga pengalaman menjadi pelajar sendiri, pelajar yang bermasalah, yang selalu berlaku dalam kelas kita sewaktu setting PBL dan juga PJPL ni. Jadi saya telah belajar juga mengenai in terms of teamwork, collaboration, critical thinking, deep thinking, communication skills. Seronok hadiri program begini dan cara pengajaran Dr. Tazli dan juga Tuan pun memang berbeza daripada yang lain. Dia memfokuskan kepada aktiviti di dalam training instead of hanya bagi direct approach pengajaran sahaja. Aktiviti-aktiviti ini memang luar biasa, tidak sama dengan bengkel lain yang hanya chalk and talk sepanjang kursus, dan aktiviti-aktiviti ini sebenarnya melatih saya berkolaborasi, berfikir secara kritikal. I have to unlearn all the previous knowledge that I have. Dapat recall balik apa yang saya pernah belajar dulu, dan insyaAllah kita boleh improvekan lagi cara mengajar kita. Supaya kita tak adalah syok sendiri. Move from traditional learning yang saya banyak bercakap kepada student based learning. Saya rasa problem based learning itu sebenarnya adalah satu cara ataupun cara untuk mengetengahkan mereka untuk lebih bercakap di depan. Sangat-sangat happy dan finally dapat tahu apa itu PBL dan juga PJPL. Daripada Perlis kita datang jauh dan rasanya worthwhile lah apa yang kita dapat ni. Alhamdulillah, hopefully jadi satu ilmu yang bermanfaat lah, insyaAllah. Alhamdulillah kami telah berakhir program 2 hari berkenaan dengan tajuk Improving Facilitation Skill for Problem Based Learning and Project Based Learning. Ada 24 orang peserta yang join sesi kali ini, jauh-jauh dari Perlis datang. Ada juga daripada Unitan di sini, ada juga cikgu dalam kalangan pensyarah, ada juga freelance trainer yang join sesi kami pada kali ini. Dan Alhamdulillah sepanjang 2 hari ini memang kita banyak buat aktiviti seperti mereka experience sendiri is problem based learning. They go through the process of understanding the problem that has been given to them, finding the learning issues. Lepas tu they have to do some individual learning, do some activity peer teaching, kita ada team based assessment lepas tu. Dan pada hari ini mereka ada buat some kind of mini role play dan actual role play as well, just untuk belajar tentang facilitation skill, what's best for them, how best to learn as a facilitator. And I think they did very well. I think they learned some new skills that could make them use it for their own classroom or for their training session and so on. So Alhamdulillah, thank you very much to the participants for making our day, and we're really glad that you have joined our session. Assalamualaikum. Alright, so salam sejahtera semua. Okay, kita ada berapa orang ni? 21 orang. Alright, so before we start, kita check dahulu mic kita okey tak? Dengar tak suara saya? Okey. Alright. Lain macam Ayon.
Lama tak nampak Cikgu Don. Semangat lah. Di Facebook saya. So buat rakan-rakan yang join dekat Facebook, welcome to the live stream. Alright, so tanpa membuang masa, saya share dahulu skrin saya. Alright, so boleh nampak saya punya share screen? Kalau boleh nampak. Nampak. Right, so that. Alright, let me share this screen. Kita boleh tutup. Alright, so selamat datang semua. So malam ni kita akan berkongsi, saya akan berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Magic Studio lah. So seperti mana yang kita tahu, Canva just release the new product, which is the Magic Studio semalam pukul tepat 9 malam semalam. And I believe ramai ada yang cuba, right? So yang belum cuba tu malam ni kita akan cuba sama-sama lah. Dan dalam sesi ni macam biasa, sebenarnya sesi saya biarpun webinar, I always have the hands-on lah untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk buat sama-sama kan. Sebab kita percaya dekat sekolah Malaysia, kita learning by doing tu is more powerful than just tengok saya buat saya seorang-seorang. Right? Okay. So sebelum saya bermula, saya izinkan saya perkenalkan diri dahulu. So nama saya Don Scholar. I am Canva Verified Expert. Asal daripada Sabah. That's why saya punya slang lain sikit kan. Alright. So asal daripada Keningau Sabah. So dia Keningau ni pedalaman lah. Then I also the co-founder of Sekolah Malaysia. And right now saya mostly saya conduct a lot of training about Canva lah. So itu serba sedikit mengenai saya. So before we start further, I think eloknya kita buat sedikit ice breaking dahulu. Alright, so kita pergi dekat Menti dahulu. Let me check the Menti. Alright. Right, saya akan bagi link Menti ni ada dekat your meeting chat. Okay. For those yang tak dapat, yang tengah tengok live, boleh juga using your smartphone. Just scan the QR code and then masukkan code 2613 296. Right, sementara masih menunggu. Okay, kita baru ada 7 orang. Right, baru ada 7 orang join. So make sure kita tengok dekat live kita ada 33. Dekat dalam Zoom kita ada berapa orang? 38. So Zoom lagi banyak lah kan. Alright, so for those yang tengok live, jangan lupa bantu saya tahu. Share this live session supaya kita dapat bantu, ataupun kalau dalam bahasa saya, supaya kita dapat meracun lagi ramai orang yang tak reti guna Canva, dapat guna Canva. Alright. So tekan button share tu supaya kita dapat reach a lot of people lah. Alright. So kita teruskan Menti kita. Alright. Soalan yang pertama. Soalan untuk ice breaking. Okay, soalan ni tidaklah susah mana. Tidaklah level kebat.
Okay, soalannya, jika saya ada magic, saya akan, so maksud dia dekat sini, if let's say one day esok pagi tiba-tiba bangun, tiba-tiba you guys dapat magic kan, so you guys akan buat apa dengan magic tu? Sejuta je. Alah. Sejuta mana boleh buat? Travel to the world, alright? Travel to the world. Okay, transportation portal. Ui, lain macam ni. Ni banyak tengok cerita Marvel ya. Gunakan magic saya. Okay, saya akan gunakan magic saya. Alright. Betul lah kan? Tapi guna untuk apa? Saya akan pergi ke luar negara dan di Antartika. Alright. Kenapa dekat Antartika tu? Ada apa dekat sana? Gunakan kuasa magic untuk ubah dengan satu klik. Wah. Ada. Yang tu ada. Dalam Canva ada. Bantu orang. Alright. This one, okay. Kalau ada magic, dia bantu orang. This is so nice. Alright. Utilize sebaik mungkin untuk menjadi lebih proaktif people dalam content design. Alright. Ni memang designer ke apa ni? Alright. Try it out and some random dude or a friend. Okay. Dia nak try lah magic dia kan. Contohnya macam dia ada kawan dekat sebelah and then digunakan abracadabra. Bertukar jadi tikus. Alright. And then buat impossible jadi reality. Kuruskan badan. Alright. Kuruskan badan. Good luck. Improve lifestyle. Mudahkan segala urusan dalam hidup. Ting. Nak jadi Kamen Rider. Okay. Ni mesti apa etis punya apa ni? Apa kan, etis punya geng ni kan, beli Canva, alright, jadi kaya, help people around the world, alright. Yang tengah tengok live nak jadi apa ni? Educate, okay, educate a lot of people, alright. So kita ada, okay, alright, next question. So sebab hari ni kita bukan bercakap pasal magic saja, tapi kita bercakap tentang Canva magic. Alright? Canva magic yang saya tahu. If let's say you guys dah pernah try Canva magic sebelum ni, sebab if you guys familiar with Canva, sebenarnya sebelum ni ada je magic Canva yang dah ada. Tapi right now ni dia dah tambah a few lah. Right? So let me know, okay, if you okay, resize. Magic resize lah maksud dia. Magic write. Okay, magic write. Alright. Something yang very helpful because dia gunakan the power of ChatGPT kan. Alright. Kita ada magic slides. Okay. Magic media. Okay. Magic grab. Expand write. Ni dah tahu dah semua. Okay, so kita boleh tamatkanlah sesi kita pada malam ni. Boleh? Tak tahu baru nak try. Okay, kejap lagi kita try Kita try sama-sama. Magic eraser, expand pictures. Alright, banyak belum tahu. Okay. Magic switch, okay. Ramai juga yang join live. Welcome everyone. Magic edit, magic design, expand. Dr. Sam pun tengok live. Alright. Okay, kita baru ada 11 respon, 12 Belum tahu lagi magic media, magic slide. Belum pernah guna. Ramai malam ni tani semua. Ramailah, tengoklah siapa yang buat live. Tak. Alright. So thank you very much for the respon. Biarpun baru 12 orang kan respon. Alright, so seperti mana saya mention tadi, di awal tadi, saya kata dalam sesi ni, you guys tak boleh lenggang-lenggang kangkung je tau. So, saya dah sediakan the Canva workbook, which is you guys kena try jugalah. Unless kalau you guys ada kekangan lah kan, mungkin tengah masak ke sambil tengok live, okay? Ataupun tengah makan sambil tengok live ke, ataupun tengah drive, yang tu boleh diterima lah. Okay, so basically malam ni kita akan cover 12 magic.
bukan 12 lah. I would say sebab kita ada sejam je. Okay, sesi ni sejam je. So I don't think saya akan cover semualah. Okay, saya akan cover mungkin yang terbaru saja. Yang selebihnya tu saya paskan kepada saya punya rakan-rakan dalam Tenacity. Right, so Tenacity tu apa? Tenacity tu adalah kelompok ataupun community Canva trainer yang saya buat lah. Dia orang baru saja habis sesi kelas. So sekarang ni dia orang tengah buat kelas dekat community belajar Canva percuma. Sempat lagi kan saya promo. Dah join belum? Alright, so apa yang kita akan belajar hari ni? So kita akan belajar Magic Switch, okay? Yang saya tanda merah tu je kita akan cover. So basically dalam Magic ni, dalam produk Magic which is AI, kalau dalam Canva dia AI tu Magic lah dia panggil. Okay, so kita ada Magic Design, Magic Switch, Magic Grab, Magic Write. Tapi yang saya akan cover dekat sini adalah Magic Switch, Magic Grab. Okay, and then kita ada Magic Mob. Okay, ni macam bertukar kan jadi Kamen Rider tadi kan. Okay, and then kita ada Magic Slide, Magic Expand, and then kita ada juga Magic Edit. Alright, tapi dekat sini kita akan cover 2 sahaja. So overall mungkin kita ada 6. Okay, 6 lah kot. Okay, and then Magic Animate, and then Magic Video. Dan ada 2 bonus. Okay, so bonus ni kita tunggu di akhir nanti. Sebab bonus ni hanya yang dengar sampai habis dan hanya yang join sampai habis yang saya akan bagi bonus lah. Okay. Alright. Other than that, saya tak nak bagi bonus. Okay. Okay. So, kita, okay. Alright. Saya, macam saya kata tadi, saya dah prepare satu workbook di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan workbook tu lah. Okay. Workbook ni gigi tau saya siapkan, sediakan. Biarpun kelas ni percuma kan. Alright, and hopefully this workbook will help you guys lah in terms of understanding all the features apa semua kan. Alright. Hadir, okay. Thank you very much yang hadir dalam live. Ada 44. Jangan lupa share tau supaya kita dapat mungkin 1000 view. Alright. So dah dapat masuk belum? Alright, let me copy first this. Dan saya bagi dekat meeting chat and then you guys boleh gunakan the link lah dalam meeting chat. Okay. Kalau dah boleh, kalau dah dapat, let me know dekat meeting chat supaya saya boleh proceed. Boleh share link? Boleh. Boleh. Takkan tak boleh. Boleh. Boleh Kak Siti. Dah dapat. Okay. Alright. So, jom kita start. Okay. Di page yang pertama, seperti biasanya. Alright. Template pun hampir sama. Cara pun hampir sama kan. So, this one seperti biasa. Obviously, dekat sini kita jadikanlah template ni sebagai kita punya workbook. Alright. So the first thing first, kita kena tulis nama kita lah. Okay, macam saya just tulis nama saya Don. Alright. Okay, so and then kita pergi second page which is kita akan cover in term of Magic Switch lah. Okay. So Magic Switch ni is one of the new AI features yang baru saja rilis semalam. Okay, di mana secara generalnya Magic Switch ni dia lebih kurang macam resize lah. Tapi one thing yang saya dapat discover adalah dia boleh macam convert something. Contohnya macam if let's say kita buat brainstorming kan. Brainstorming menggunakan Canva whiteboard. Okay, for those yang tak tahu Canva whiteboard, that one is actually tempat kita nak buat brainstorming, nak buat discussion, nak buat any collaboration punya work in a real time. Kita boleh menggunakan Canva whiteboard lah, which is kita tak perlukan kertas, right? Kita tak perlu bazikan kertas, beli kertas dan bazikan wang ringgit kita dan habis sesi kelas kita just buang ada kertas. So this one kita boleh gunakan Magic pula, Canva whiteboard. Okay, so siapa dekat sini pernah gunakan Canva whiteboard? Ada tak? Ada
ke tak ada? Oh ada, okay, alright. Ada yang angkat tangan, that's mean okay lah. Alright, so okay, so magic switch ni basically dia boleh features yang saya kata tadi tu selalunya dia magic switch ni dia lebih kurang macam resize, but then dia ada add something ataupun add some additional features yang kita boleh macam transform and then kita resize that things and then also kita boleh transformkan dia lah. Okay, so magic switch ni kalau tanya saya lah kan, magic switch ni dia account apa je yang boleh guna. Yang tak boleh guna adalah yang free. Yang boleh guna Canva Pro, Canva for Canva Team, okay, and then Canva for Education. Alright, ramai guru kan dekat sini, ramai pendidik. Alright, so kita ada magic switch lah. Alright, so dekat page 3 kita boleh transform, kita boleh menggunakan magic resize, which is magic resize yang kita dah biasa guna tu lah. Okay, magic resize ni maksud dia dalam bahasa ibunda kita senang untuk kita ubahkan size canvas tu. Alright, okay, contohnya di page nombor 4 ini adalah aktiviti yang saya sediakan. Okay, alright, dekat page nombor 4 kita kena klik tau. Okay, if let's say this one is macam discussion kan, discussion from magic whiteboard ke ataupun dalam slide presentation ke ataupun any canvas apa semua, and then kita nak transform dia pergi kepada Canva doc. Alright, contohnya kita nak buat summarize lah in term of this reflection lah kan. Ni kita anggap page nombor 4 ni adalah refleksi daripada pelajar. Alright, so apa yang kita kena buat adalah kita just klik magic switch. Okay, so dekat atas ni kita akan nampak magic translate, kita ada transform into document. Okay, this one yang dua ni adalah baru. Okay, and then the other one yang dekat bawah-bawah tu is just as sama macam resize. Okay, so magic switch ni contohnya macam activity ni kan. If let's say kalau kita klik pada transform into document, okay, kita akan dapat option. Alright, kita ada summaries, kita ada alt text, kita ada blog post, kita ada email, kita ada poem and then song lyrics. So for example, if let's say kalau kita buat brainstorming and then kita nak buat macam summarize in term of kita nak cari key point daripada hasil brainstorming tu kan. So apa yang kita kena buat adalah we just click the summary and then we just click pada transform into doc. Ada technical issue Alright. So nanti dia akan jadi okay. Sebentar kita tengok lagi satu. Saya bagi contoh Alright. So contohnya page ni yang tadi tu kalau tak boleh, kalau menjadi macam saya ada issue, just buka any file lah yang you guys ada and then pergi dekat magic switch. Alright, and then transform into doc and then summarize. Let's see kalau dia boleh. So dia menggunakan AI and then dia belajar lah daripada all the details yang ada dalam canvas ni sebab kita dah klik page 1 ni kan. Okay, ni dah dapat dah. Team reflection KKTM Lenggong. Okay. Right. And then we just buka. Inilah summary dia. Okay. Best tak? Alright, so dia boleh best. Summary summarize our brainstorm punya idea apa semua lah. So this one maybe in corporate world ke ataupun dalam meeting ke apa semua ke, maybe this one is very useful for you. I think kalau ni dibuat dalam classroom pun will be macam seronok lah kan, will be fun. Alright, so itu adalah salah satu contoh mana kita boleh gunakan the magic switch lah untuk
So other than that, it's just resize things lah. Di mana kita nak ubah the size canvas daripada slide presentation punya size pergi kepada contohnya pergi kepada social media punya size. Okay, contohnya let's say saya nak tukar dia jadi pada 1080 sejarak dengan 1080 and I just continue. So dia akan jadi macam ni. And then we just open the Instagram post, dia akan berubah. Okay, so kita dah tak perlu macam copy and paste lah. Okay, so itu yang pertama. Alright, so far so good. Dapat tak? Best ke best? Oh, awesome sangat ni nak buat assignment ke best. Oh, kita dapat apa? Thumbs up banyak dekat live. Best. Okay. Alright, so boleh kita proceed the next one. Right. The next activity yang dipanggil sebagai Magic Grab. Okay, bukan Grab Food. Okay. So Magic Grab ni pun I think this one dia lebih kepada kalau before this kita banyak guna background remover. Tapi dengan adanya Magic Grab ni, dia akan lagi memudahkan kita lah. So this Magic Grab punya features ni dia adalah, let me check. Alright. So Magic Grab ni dia punya fungsi is daripada gambar kita, and then kita boleh ambil contohnya macam if let's say ada gambar dekat sini kan. Okay, gambar orang ni. Kita nak pindahkan orang tu saja. Background dia kita tinggalkan. Kita nak pindahkan dia dekat sini kan. Okay. So macam mana kita nak buat? We just click dekat page nombor 6. Okay. And then we just click this one. And then pergi dekat edit photo. Okay. And then kita akan nampak Magic Studio lah dekat sini. Obviously kan. Ada tulis new. Okay. Baru. Okay. Masih barang panas lagi kan. Right. And then we just click pada Magic Grab. Okay. Dan dia akan automatically akan pisahkan antara gambar orang tu, okay, ni dengan yang ni. Okay, kalau saya undo dia adalah gambar yang sama tau. Okay. Bila kita klik dekat sini and then we just klik dekat sini, dia automatically akan terpisah. So we just bawa je lah dia pindah pergi background yang lain kan. Alright. So semudah itu saja. So tak ada yang payah dah sekarang. Dah tak perlu pergi background remover ke biji remover ke. So we just using the Magic Grab lah. Okay, tapi sayangnya Magic Grab ni only available for pro teams dengan education saja. So guru-guru ataupun cikgu-cikgu yang ada education seronoklah dia orang. Sebab dia orang dapat gunakan features ni secara percuma kan. Lagi mudah, ada bijaknya betul. Magic. Nice. Kan? So bila kita dah buat macam ni, so kita boleh tambah lah. Let's say kalau kita nak tambah contohnya, saya tambah, let's say saya tambah ayat ni. Kita gunakan color merah kan. Kita type dekat sini, Magic. Kita besarkan. Ini saya ajar satu trik design menggunakan Canva yang selalu orang guna. Okay. So kita kena ada dua benda ni. Just duplicate. And then this one kita letak dekat belakang. Yang second one, apply effect. Pilih pada hollow. And then reducekan dia punya thickness kepada, kalau saya suka guna 10. I don't know why, tapi saya tak suka dia terlalu tebal sebab nanti dia nampak macam very amateur. Okay, so jadilah benda tu. Semudah tu saja. Okay, dapat? Dapat Kalau dapat, type dekat komen, dapat. Okay, dapat. Panjang betul dapat dia. Sampai ke Bangi dapat dia.
Alright. Okay, so kita boleh proceed aktiviti yang ketiga. Ni magic bertukar nama dia. Okay. Okay. Alright, untuk aktiviti yang ketiga. Okay, so this one pun quite interesting, tapi I would say this one dia masih lagi dalam, I don't know, dia in term of quality dia taklah se-sharp mana. So tapi this one dia macam mudah jugalah. Contohnya if let's say kalau kita nak tukarkan tulisan ni kepada something yang contohnya macam 3D punya tulisan ke kan. So macam mana kita nak buat, contohnya macam tulisan Canva ni kan, kita kena klik dekat sini. Okay. Alright. And then kita kena pergi mana? Pergi dekat apps. Okay. Dekat apps ni sebenarnya dekat sebelah tepi ni dia dipanggil sebagai feature tab ataupun tab bar. Okay. So dekat sini ada apps. Okay. Dekat sinilah ada bermacam-macam AI apps yang ada. Okay. So dekat sini kita just type saja MORPH. Okay. So kita akan nampak Magic Morph. Morph. Okay. Betul lah pronunciation saja. Susah betul lah kan. Okay. Alright. So kita kena klik dekat sini. Okay. Once kita dah klik. So kita dah select kita punya tulisan kan. Ini yang kita nak elements ni yang kita nak tukar kan. Okay. So dekat sini kita kena describe. Contohnya if let's say kalau kita nak tukarkan dia kepada gold balloon. Ataupun paling mudah sebab saya dah sediakan ni kan. Okay. Klik je dekat atas ni. Okay. Copy dia. Paste dekat bahagian sini. Copy dia macam mana? Just Ctrl C, Ctrl V sahaja. Okay. Boleh. And then we just click pada Magic Morph. So kita tunggulah dia bertukar jadi apa nanti Okay, kita sementara menunggu kita check dahulu. Senanglah nak buat IG feed. One more thing, kalau nak buat IG feed senanglah nak buat betul. Tak dapat. Oh, tak dapat Dr. Sam. Tak dapat ke tak buat? Right. Oh, okay. Sekejap Kenapa dia tu? Sekejap. Okay, sekejap Saya kena klik ni and then Magic Morph. Menarik line slow sikit. Betul. Dia perlukan line mungkin line yang paling laju kot. Tak boleh. Oh, tak boleh sebab guna yang free ke? Ke macam mana? Dah cuba semalam pun tak boleh. Oh, saya punya boleh. Kena cuba lagi kot. Okay, so dia akan dapat ni. Okay. So dia akan bertukar lah. So ini perbezaan dia. Macam saya kata tadi, dia tak adalah terlalu sharp. Tapi dia adalah dia punya 3D tu kan. Okay. Okay, so ada benda ni. Alright, so untuk Magic Morph ni, dia hanya hanya Canva Pro, Canva Teams dengan Canva for Education sahaja boleh guna. Kalau Canva for free, tak boleh lagi. Tak boleh lagi ataupun memang tak boleh. Okay. Kena subscribe juga Canva Pro. Berbaloi kan guna Canva Pro. Jangan beli dekat Shopee dah lah. Okay. Alright, so okay, yang ni dapat ke belum? Dapat, dah cuba buat pagi tadi tapi masih tak mahir buat prompt. Prompt tu rasanya dia bukan tak reti nak prompt. Dia cuma tak reti benda apa yang kita nak tulis very specific. Sebab for me, prompt ni kita kena very specific baru kita dapat benda yang kita nak. So mungkin kita tak tahu lagi, kita tak ada idea lagi nak buat macam
macam bentuk macam apa. Contohnya macam balloon, golden, shiny apa semua. Kita tak ada keyword-keyword dia. So benda tu yang sebenarnya kita kena belajar. Bukan kita kena belajar macam mana nak prompt. For me lah. Kalau saya macam tu, saya rasa kalau especially kalau macam guna ChatGPT apa semua kan. If let's say kalau saya suruh dia tulis something, dia very general and dia macam nampak tulisan dia tu sangat bombastic. Saya suruh dia kata, rewrite this because my audience is 12 years old. So dia jadilah English yang very simple and senang untuk difahami. I think in term of contohnya macam nak buat slide presentation ke, nak buat marketingnya poster ke, nak buat your website ke, apa-apa ke, kena gunakan very simple punya English supaya dia macam tak ada gap lah among the audience dengan the words tu. Okay, supaya senang dia orang nak faham. Okay, alright, so magic yang keempat. Okay, boleh tak kita pergi ke aktiviti keempat? Kat mana nak belajar prompt ni? Prompt tu tak perlu belajar. Prompt tu kita kena sendiri, dia kena ada dalam kepala kita. Kita kena very specific je, nanti dia akan tu lah. Contohnya macam last time saya conduct workshop dengan Jabatan Pertanian, saya share pasal macam mana nak buat mesyuarat punya email, nak prepare all the mesyuarat kan. So dia kena ada details siapa yang hadir, jam berapa, hari apa, berapa expectation duration time dia, and then what is the objective. Kita kena senaraikan kat sana. Jangan tanya, saya nak buat meeting lah, can you give me suggestion? Memang dia bagi general lah. Alright. Setuju. So yang tu yang menjadikan anda tu lagi macam lagi senang untuk nak dapat benda yang you guys tanya daripada ChatGPT tu. Itulah prompt, itulah tips dia kalau you guys minta saya tips lah. Okay. And then, okay, kita teruskan kepada aktiviti keempat, which is Magic Expand. Alright, so untuk Magic Expand ni, so kita ada dekat page nombor 10, which is the activity lah. Alright, so this one is the original punya gambar, foto. Okay, kita nak tukar dekat sebelah sini. Alright, apa yang kita kena buat is we just click, and then we just click pada edit photo. And once again, kita pilih yang expand ni. Okay. So sebelum ni kita ada magic crop. Okay. Kita ada magic crop dekat sini. Tapi right now kita dah ada magic expand. So fungsi dia apa? Fungsi dia adalah dia bantu kita tambah, contohnya macam contoh kita nak bagi besar gambar ni kan. Okay, kita nak tambah dekat tepi-tepi dia lah. Kita ambil 4, 5. Okay. Ada portrait punya tu kan. So dia akan tambah di bahagian atas ni. The AI yang akan buat lah. Okay. So kita tunggu dia proses the gambar. Belajar copy paste prompt, nanti baru pandai buat prompt sendiri. Kena banyak baca buku kot for me. Ataupun kena banyak belajar daripada Canva, dari ChatGPT tu. Search dia hari-hari apa benda tu, and then you read lah. So bila kita tahu banyak benda, so at least kita dapat idea nak prompt. So jadi macam ni lah. Okay, this one is the original one. Oops, okay, saya lupa edit. Sepatutnya saya kena, alamak, salah tekan. So this one, sekejap kita tukar balik, copy, paste, edit photo. Okay, so you guys dapat tak Magic Expand ni? So yang ini sama juga, Canva Pro, Canva Free, Canva Free tak boleh, Canva Pro, Teams dengan Education boleh buat. Kita ada Dean Property, imajinasi kena meluas dengan membaca, serta
ada bayangan. Betul. Right, and then we just click Magic Expand. You are right. Dapat. Okay. Okay, dapat. Okay, Chun. Kalau dapat yang ni yang saya punya skip lah. Ni sometimes dia Magic Expand ni sometimes dia nampak very smooth, nice lah, kiranya nice lah gambar tu kan. And then sometimes dia juga jadi macam a bit pelik. So macam ni quite nice lah kan. So macam this one, and then we just click done. Okay, so kita nampak perbezaan dia. So ni tiba-tiba ada macam tanah dekat sini. Dekat atas dia tambah pokok. Okay. So itulah kegunaan ataupun fungsi the Magic Expand. Okay. So yang ni best ke? Best. Dapat extend. Cuma kamera perlu berlatih lagi. Kena everything kena berlatih kan. Sebab kan kita kan dah masuk dunia Transformer. Syamimi, welcome. Cikgu Dorothy. Hai Dik Sarah Hanisa. Tu ada yang hai. AI Canva baru budak tadika. Alright, so the next one is actually Magic Animate. And I think this one orang corporate, orang yang selalu buat presentation ataupun cikgu-cikgu, dia orang sukalah benda ni. Macam tadi ada yang kata dengan satu klik boleh buat boleh jadi something kan. So inilah yang dipanggil sebagai dengan satu klik terus jadi. Okay. So ini adalah Magic Animate. Okay, this one is also new new features. Okay, so dekat page nombor 12 saya ada sediakan satu template. Okay, which is the slide presentation lah. Okay, template ni actually saya ambil dekat area design ni je. Okay, so dekat sini macam mana nak apply the animate punya Magic Animate? We just click the canvas and then click pada animate dan kita akan nampak Magic Animate dekat sini. Okay, and then we just click dan dia akan automatically akan keluarlah benda ni. So contohnya macam kita nak ni. So mungkin yang ni mungkin kita pilih playful lah kan, sebab dia punya tema slide dia pun a bit fun kan. So mungkin kita boleh pilih playful. Okay, so jadilah benda ni. Daripada tak bergerak dia jadi bergerak. So we just click je lah. Okay. So this one I think dia tak boleh apply all. Dia tak boleh apply all. So kita kena try satu-satu. Boleh kejap dia tak boleh apply. Okay. Dia tak boleh apply all. So dia kena satu persatu lah. Kita kena pergi next pages and then kita tekan lagi. Contohnya tekan. Okay. Alright. So semudah itu saja. So dah tak perlu, kalau last time kita kena klik satu persatu kan. And then kita kena pilih animation mana ni yang sesuai. Okay, this one dia terus kita ada AI bantu kita untuk animate kan kita punya slide presentation. Okay. Right. Yang ini okay. Okay tak? Thank you. Okay. Boleh. Belum boleh. Okay. Alright, the next one is activity ke-6. Okay. Oh, baru 30 minit laju betul ni. Okay. Ambil nafas sekejap. Okay. Alright, activity ke-6, Magic Video. Siapa dah try Magic Video? Okay tak? Magic Animate ni the best so far sebab tak penat sangat nak buat satu persatu. Betul. Tak penat kan. Yon malam tadi tidur pula. Okay. Ada tak yang dah try Magic Video? Ada ke? Tak ada. Tak ada
So magic video ni apa fungsi dia? So basically magic video ni dia bantu kita, we just upload video yang kita ada, okay, raw video, and then dia akan automatically, the AI akan bantu edit video tu untuk kita. Semudah tu je. Okay, dan magic video ni dia dipanggil sebagai magic design for video lah. Okay, dia bantu kita percepatkan proses design. So if let's say kita ada raw video dari smartphone kita yang canggih, okay, iPhone 15 kan. Okay, so kita boleh gunakan magic video ni untuk generate better punya video lah. Okay, dan yang menariknya, yang free account pun boleh guna juga benda ni. Okay, so dia yang free account, yang pro, and then yang teams, and also the education punya account boleh juga guna benda ni. Tapi untuk yang untuk yang free, dia hanya boleh generate 10 design sahaja in a lifetime. Okay, maksud dia dalam seumur hidup you guys guna free punya tu 10 kali je boleh guna. Okay, tapi untuk yang pro user, okay, dia boleh guna berapa? Cuba teka. Cuba teka kalau pro user berapa? Kita main teka-teka je. Sampai habis limit. Berapa? Unlimited. Sampai habis limit dalam cloud. Okay, sampai habis video dalam cloud sampai letih. So basically sehari kita boleh generate dalam 100 video. Okay, kita bukan generate lah, kita boleh edit dalam 100 design. Okay, 100 design. Tak habis data kau belas. Okay, 100 design dalam sehari. So every day dia akan top up lah kan. Okay, 100 sehari. So esok dia dapat lagi 100. Okay, macam tu. So berbaloi tak guna Canva Pro? Berbaloi kan? Okay, alright. So untuk magic video ni, macam mana nak guna dia? This one kita kena pergi dekat mana? Kat sini. Dan klik dekat sini. Kita kena buka video punya lah. Okay, and then we just click this one. And then kita boleh upload kita punya kita punya video dekat sini. Contohnya video mana? Contohnya kita ada video, let me check kalau ada video. Okay, ada video dekat sini. Contohnya yang ni. Okay, saya pilih satu. Contoh saya pilih gambar jugalah saya tambah gambar apa semua. And then poster lah poster. Okay. Dia boleh pilih sama. Okay, kita boleh upload video kita. Dan dia akan automatically masuk. So dia ada beberapa cara lah dekat sini. Satu, kita kena buka video punya features first, and then kita masukkan the video. Okay. And then the second one is actually kita just pergi dekat sini. Lepas tu kita scroll dia dekat bahagian yang ni dia tengah upload.
Okay. Once dia dah upload, nanti dia akan keluar satu tempat yang di mana kita boleh prompt. Okay. Dan selepas kita nampak benda tu, so kita boleh prompt lah kita nak video tu dalam bentuk apa, berapa time yang kita nak. Okay. Kena very specific. Macam saya kata tadi kan. Nak dia punya tema macam mana, apa semua kan. So contohnya promote Canva class. Saya prompt yang tu lah ataupun 15 second. And then I just generate. Okay. Generate dia, nanti dia akan keluarlah video tu dalam canvas putih yang kita dah prepare tadi. Now everyone can be influencer. Yup. Ini baru Canva tau. Sebenarnya ada lagi tools AI yang lagi dahsyat. Ni dia dah generate lah. Dia dah generate. Dia siap ada benda-benda ni. Macam jom kita tengok. Activity kan. I think this one sangat membantu kot. Dah tak perlu ada skill editing video dah. Termasukkan the raw video tu and then tinggal tukar-tukar lagi the text. Betul tak? Ada Dr. Sam tak dekat sini? Atau kita tanya Cikgu Dorothy. Betul tak Dr. Sam? Dia dah keluar. Betul tak Yon? Muzik kuat tadi tak dengar Dok cakap. Oh, okay. Betul. If let's say kalau kita macam kita dalam classroom kita nak buat flip classroom punya aktiviti kan, di mana kita kena bagi video ataupun bahan dekat kita punya student untuk baca ataupun tengok dahulu sebelum attend class. So I think this one in term of generate video, mana kita kena bagi video ataupun bahan dekat kita punya student untuk baca ataupun tengok dahulu. Okay, so itu adalah magic apa tadi? Magic design for video. Alright. So itu adalah magic design for video. Alright. So dah settle. Itu je. Dah habis dah. Nak bonus tak? Yalah, nanti tak tidur malam. Dah anyway. Tak ada yang respon. So maksud dia kena seru terus kaget. Oh, okay. Try nak. Alright, so bonus dia yang pertama adalah alright, sebenarnya selain daripada benda yang saya share ni, yang saya share dari Canva pula, dari Magic apa tadi aktiviti yang pertama tu, Magic Switch. Okay, ada banyak lagi AI apps yang kita boleh guna dalam Canva. Alright. So dia ada dekat mana? Dia ada dekat bahagian apps ni. Dekat sini ada sangat banyak. You just need Canva Pro, Canva for Education, Canva Free obviously ada few yang boleh guna, tapi ada juga yang beberapa tak boleh guna lah. Okay. I think Canva Pro kiranya berbaloi lah sebab there's a lot of AI tools dekat sini yang kita boleh. Okay. Ni ada macam nak buat QR code dalam bentuk QR. Okay. Lepas tu kita ada nak boleh buat video daripada AI. Lepas tu kita ada apa lagi yang terbaru Let me check yang terbaru. Kalau nak check yang terbaru kita kena pergi home. Okay. And then we just click apps. Okay. Klik saja apps tu. Okay. And then kita akan nampak lah yang terbaru. So kita ada DALL-E.
DALL-E ni siapa tahu? Dia adalah produk ChatGPT which is open. So, ada sesiapa pernah guna DALL-E tak? Lepas tu kita ada Google image ni which is the image imagine. Right? So and then kita ada DID. Okay. Kita ada Soundro which is kita boleh buat music kita sendiri. Kita ada voice over which is AI yang buat. Okay, kita ada Magic Media which is we just prompt and keluar gambar. Okay. Dan kita ada Mojo AI, again this text to image. Ada macam-macam dekat sini. So, kita ada Magic Media, Deep Reel, AI video, kita ada Shade, ada Emojify, Melody, banyak lagi lah. Ni sangat-sangat banyak. So you guys just need to explore. Okay, kalau tak tahu, mungkin boleh bertanya dekat komuniti, dekat belajar Canva percuma. Sebab dekat sana ada ramai orang. Kalau dia orang tak bagi tahu, nanti boleh tanya saya personally. Dulu guna DALL-E sebelum Midjourney, kan? Sekarang ni tak guna Midjourney tapi guna Leonardo. Siapa guna Leonardo? Bila nak explore semua? Dalam komuniti belajar Canva percuma tu nanti ada trainers yang akan buat kelas in term of cover dalam AI lah. So nanti dia akan ajar. Ni dah jadi macam DIY, one stop center. Okay, so boleh cari dekat sini ni. Ada macam-macam dekat sini. Okay, so other than that, kita ada lagi satu bonus. Okay, macam saya cakap tadi, ada bonus yang kedua. Okay, bonus yang kedua, ini bonus yang tak ada siapa buat dalam dunia. Okay, so you guys, tuan-tuan dan puan-puan yang belum join komuniti belajar Canva percuma, okay, so bolehlah join kita orang dalam this Facebook group. Okay, so actually group ni sebenarnya bukan saya seorang je, tapi ada kawan-kawan daripada Tenacity. Okay, so ada ramai kan dekat sana dan latar belakang dia orang pun dah ada dalam bidang pendidikan, ada dalam bidang Ministry of Health, and then ada juga business owner, ada juga designer, ada Kak Orchid tak dekat sini dengan Alif kan. Lepas tu kita ada Yon Tamasek dari Singapore. Ada Yon lah. Alright. So dekat sini ada setiap hari dia akan berkongsi banyak idea lah, inspirasi and then tutorial, tips. So nak tanya soalan pun nanti akan ramai lah yang akan bertanya dekat sini. Okay. Alright. So other than that, ada lagi tak? Okay, ada lagi. Okay, macam saya kata tadi, most of the Canva magic features ni mostly dia bagi advantage ataupun privilege kepada orang yang guna Canva Pro lah. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan-puan nak try macam mana Canva Pro and then nak cuba guna this all AI tools apa semua, boleh gunakan this affiliate punya link, which is you guys akan dapat 45 hari percuma. This one sebenarnya hanya Canva Verified Expert je yang ada link ni. So you guys boleh gunalah. So saya disclaimer siap-siap, ini adalah affiliate link. So if let's say you guys register ataupun continue subscribe, saya akan dapat commission. Itu je. Senang cerita macam tu je. So I just be transparent lah, macam tu je. So cumanya you guys kalau if let's say tak nak teruskan, cuma nak guna dalam 44 hari, tak nak bayar apa-apa, just terminate je, buang the billing punya tu lah. Okay, so this one I think dalam 40 hari kalau saya lah, 40 hari saya dah boleh buat duit dah dengan Canva. Alright, so itu, and then ada lagi tak? Okay. If let's say kalau nak tanya saya soalan ke apa ke, boleh cari saya dekat my Facebook Don Scholar. Ni saya tengah live kan. And then dekat IG saya banyak bagi sharing dekat sana.
Tapi lately dah kurang sangat sebab busy dengan sekolah Malaysia. And then boleh layari untuk bengkel-bengkel kita orang dekat sekolah Malaysia lah. Right? So other than that, ini sekolah academy membership. Okay, yang berminat saja, izinkan saya menjual sebentar. Okay, so this one kalau berminat nak join sekolah akademi punya lifetime membership, boleh DM saya lah dekat mana-mana tempat yang ada. Okay. And then this one is our upcoming bootcamp. Macam saya mention tadi, kita orang dah berjaya hasilkan 60 trainers. Okay. Untuk batch yang pertama which is Tenacity, and then bulan ni akan masuk batch yang kedua. Dan batch yang pertama right now diorang tengah empowers others lah, which is memang satu DNA yang saya letak kepada this alumni ni supaya diorang tak kedekut nak memberi ilmu. Alright, saya paksa diorang. Okay, jangan terima kasih dekat saya tapi terima kasih dekat diorang tau. Alright, and other than that kita ada Tenacity juga. Ni kalau if let's say nak belajar AI tools apa semua, boleh masuk bootcamp ni. Bootcamp ni 14 minggu, sangat lama, tapi orang kata yang apa nama? Yang join ni last time dia orang kata 14 minggu tak terasa. Dan the last one is Tenacity, which is this one lebih kepada sesuai untuk pendidik lah. Nak belajar tentang active learning, flip classroom, problem based learning, apa semua yang ni you guys akan belajar daripada expert dia lah, which is Dr. Tazli. Okay, dan I think itu saja kot. Okay, dan itu sahaja. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini, alright, jangan keluar dahulu tau. Kita kena ambil gambar, kita kena report dalam Canva punya newsletter silap. Okay, so this one is a reflection. Okay, biasanya kalau saya buat bengkel memang saya suka the peserta tu untuk tulis reflection. So biarpun sesi kita sangat pendek, dalam sejam je kan. So I hope you guys learn something lah. So kalau belajar sesuatu, maybe you want to share in the mentee punya section. Muka tak rapi. Kena rapikan lah. Kita nak masuk dalam Canva punya newsletter. Okay, so boleh bagi feedback. Banyak yang belajar dan excited sangat-sangat nak explore lagi. Yang ada dalam live, ada tak? Saya guna MJ yang free dulu, tapi memang berbaloi guna MJ berbayar. Tak masuk bootcamp lagi, nanti caca marba hidup. Tak caca marba, senang hidup. Kebabum, rasa best nak belajar lagi. Alright, nanti boleh join the community belajar Canva percuma tu. Dekat sana ada a lot of trainers yang akan berkongsi lah. Saya sometimes dia ada. Saya dah pass button dekat dia. Canva masih baru tapi akan semakin power nanti. Elok belajar awal-awal. Betul. So AI, Canva, apa semua. Tapi I think AI is a new world yang kita kena macam new skills yang kita kena belajar lah. If you macam tak invest your time untuk learn AI tools, memang rugilah sebab kita tak tahu kan 5 tahun 10 tahun akan datang apa yang berlaku. Banyak features menarik Canva, kena paksa diri untuk explore and fully utilize capability of Canva. Canva for education purpose. Canva sangat menarik, all magic, best try and error menarik. Banyak benda yang kena explore lagi. Tak sabar of Canva. Sangat best boleh buat design power lepas ni. Best tak puas. Tak puas Tak puas kena join Tenacity. Saya ada 14 minggu dekat sana. Kan dengar saya membebel 14 minggu. Rasa seronok nak belajar dan cuba. Alright. Okay, thank you very much for the response. 15 orang je yang respon Kalau tak sampai 25, saya akan delete. Boleh tak saya akan delete recording dalam live saya? Boleh tak? So kita kena bergantung kepada yang join live ni. Guna yang free pun tak larat. Kalau bayar tak tahulah.
Betul. Okay, kita ada 20, kita cari 5 lagi. Banyak ilmu. Wow, banyak new features, tak sempat nak catch up. Kalau explore sendiri through short and brief session macam ni cepat sikit, boleh explore further. Thank you Don Scholar. Sama-sama. So next month ada lagi saya just acknowledge lah next month ada lagi new features yang akan release lah. So, so you guys memang tak akan terkejar. Saya sendiri pun tak akan terkejar. Saya akui lah memang saya sendiri pun tak akan terkejar. Dan I hope dengan kehadiran 60 trainer ni diorang rajin lah. Excited nak belajar tentang features terbaru Canva. Yang lama pun masih belum hadam semua. Teruskan belajar, mengajar. Semakin kita belajar mengajar kepada orang lain, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Exactly. You are right. Excited nak belajar tentang features terbaru Canva. Yang lama pun. Okay, 2 kali Awesome Mr. Don Scholar. Thank you so much. Alright. Okay, saya stop sharing dahulu. Kita boleh buka kamera masing-masing kalau diizinkan lah. Kalau tak mengizinkan, tak payah buka Kita nak ambil gambar. Alright. Okay, peace. Keluar dalam live ni. Dekat live ada 43,000 tengah tengok. Raca nampak. Alright, thank you very much. Thank you Don. Jangan delete saya tak akan delete. Make sure share dekat rakan-rakan yang lain Saya tak akan delete live. Oh, tak ada yang buka. Okay, alright. I just share ambil gambar je lah. Tak boleh buka kamera. Tak boleh buka kamera Don sebab disable. Kata host disable. Oh, okay. Baik. Don disable. Main seorang-seorang je. Kamera. Okay. Peace. Kita ada Syukri, kita ada Puan Wasita. Ni yang purple-purple ni semua trainer korang. Ada Dr. Sam. Dr. Sam dekat live ada, dekat sini ada. Kita ada yang semalam kan, Encik Fauzi. Kita ada Najwa. Okay, alright, kita ambil gambar Alright. Ready? 1, 2, smile. Bye. Okay, sekali lagi freestyle. 1, 2, smile. Alright, so thank you very much. Sudi buka kamera. So itu saja perkongsian untuk malam ni. Okay, kalau ada terkurang, minta maaf. Kalau ada terlebih, that's good. So kita jumpa lagi next session dengan esok Esok rasanya ada trainer dekat KBCT. Komuniti belajar Canva percuma. Diorang akan buat continue the live session lah. So jangan lupa join dekat sana. And then rakan-rakan yang join dekat live, thank you very much. Jangan lupa share tau. Kalau tak saya delete. Alright. Good night everyone. Terima kasih Don. Terima kasih Don. Bye-bye. Terima kasih Don. Sorry lambat masuk. Terima kasih Don. Sama-sama. Jumpa lagi. Good night.